Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Riyadi, kembali lagi dalam channel Aziz Riyadi. Okey. Saya banyak kongsikan kepada ramai orang berkenaan dengan perancangan kewangan, khusus kepada pengurusan hutang dan juga investment, dan ada sebahagian bagaimana untuk tambah income. Okey, topik kali ni sebab ramai yang PM saya tanya dia punya matlamat kewangan adalah nak bebas hutang. Semua nak bebas hutang, nak settle hutangan cepat, nak bayar habis hutang lah, macam-macam lah. So dalam video kali ni saya nak kongsikan since ramai yang tanya pasal bebas hutang semua everything, so saya nak kongsikan berkenaan dengan tahap-tahap kebebasan kewangan tu ataupun financial freedom mengikut saya punya pandangan lah sebab saya dah berinvolve dengan perancangan kewangan ni hampir 20 tahun. Jadi saya dapat kita panggil kategorikan beberapa jenis financial freedom lah. Okey. Yang paling top, orang kata yang paling atas sekali, bila anda boleh capai financial freedom ni, apa maksud dia? Bila anda pertama sekali tak ada hutang langsung. Anda ada aset, tak ada hutang langsung dan tak ada hutang liability langsung. Contoh, anda ada kereta habis bayar, anda ada rumah yang anda duduk pun habis bayar, dan anda ada aset sama ada unit trust ke, ESB ke, ataupun rumah sewa ke, ataupun saham ke, dan semua aset-aset tu berikan anda cash flow secara pasif, dan cash flow tersebut boleh tanggung ataupun cover anda punya, kita panggil expenses, mengikut lifestyle yang anda nak. Saya panggil desired lifestyle. Maksudnya kalau anda nak pakai kereta yang selesa sikit, anda boleh, anda mampu pakai duit cash flow, pakai passive income. Anda nak pergi bercuti, anda nak mungkin nak tolong orang, ataupun anda nak makan tempat yang sedap-sedap, ataupun anda nak duduk rumah yang selesa so tak ada hutang langsung. Itu macam top level punya financial freedom lah. So tak ada hutang langsung dan income pasif, boleh cover desired lifestyle, dan tak perlu nak kerja pun boleh. Nak kerja boleh, tak nak kerja pun boleh. Maksudnya consider macam pencen lah, macam retire lah. Okey, tak payah pening kepala pasal duit. Itu nombor yang paling atas sekali. So nombor 2, bawah sikit, dia ada hutang, tapi hutang dia lebih kepada aset saja. So dia mungkin ada hutang rumah yang disewakan, dia tu mungkin ada hutang rumah kedai, hutang rumah yang diduduk tak ada. Sebab rumah yang kita duduk bukan aset tau. Rumah yang kita duduk adalah liability. Sebab apa? Sebab kita kena bayar bank. Lepas tu pula kita kalau rosak apa, kita kena repair. So itu adalah tanggungan. Bila tanggungan adalah liability. So jangan silap Jangan silap. Kadang-kadang orang silap, diingatkan rumah yang diduduk adalah aset, tapi sebenarnya rumah yang diduduk tu adalah liability. Contoh, dia ada hutang rumah yang disewakan, dia mungkin ada hutang rumah kedai, tapi dia tak ada hutang rumah yang diduduk. Rumah yang diduduk habis bayar, kereta yang dipakai habis bayar. Dia pun tak ada hutang credit card ke lifestyle, semua tak ada. Jadi dia cuma ada hutang aset sahaja. Kita panggil debt on asset. So maksudnya dia punya rumah-rumah yang investment semua everything tu masih berhutang dengan bank lah, tapi dia dapat cash flow duit daripada duit sewa. So dia boleh bayar balik duit bank, dan dia tak payah nak tanggung dia punya bayar rumah yang dia duduk, tak payah nak tanggung kereta yang dipakai, dan tak payah nak bayar orang kata additional lifestyle credit card ke apa everything, because dia tak ada hutang-hutang semua tu. Itu nombor 2. So nombor 3, dia ada hutang on asset yang boleh generate cash flow, tapi dia masih ada hutang rumah, basic liability. Basic liability maksudnya rumah. Okey, rumah yang dia duduk tu masih hutang lah, tapi kereta dan lifestyle credit card semua tak ada hutang. Itu nombor 3. So dia masih lagi berhutang bayar rumah setiap bulan, rumah yang dia duduk, tapi rumah yang investment semua masih berhutang lagi lah, cuma dapat cash flow. So kereta habis bayar, lifestyle pun tak ada, tak ada lifestyle punya additional, contoh macam credit card ke apa, tak ada. Itu nombor 3. So nombor 4, dia ada hutang aset, dia ada hutang aset yang boleh generate cash flow, dan dia juga ada hutang liability, rumah yang dia duduk, kereta yang dipakai, dan juga mungkin dia ada hutang sikit credit card.
kan, yang dia lifestyle lah, kadang-kadang pergi minum kopi, kadang-kadang pergi makan yang makan bebas sikit ke, nak rasa makan bakyu ke kan, everything kan. So benda tu mungkin mahal, kos dia mahal, pakai credit card dulu, tapi bayar bulan-bulan, pakai duit cash flow. Okey, so level nombor 5, dia tak ada aset kan, dia tak ada aset dan dia cuma ada hutang on liability. Maksudnya dia ada hutang rumah, dia ada hutang kereta dan juga mungkin hutang lifestyle. So nombor 5 ni, biasanya nombor 5 ni kan, saya boleh panggil dia sangat-sangat bergantung pada income dia lah. Maksudnya income dia dapat kan, dia belanja habis, kosong, tak ada apa dah kan, nak invest pun tak boleh sebab tu tak ada aset. So nombor 6 yang paling teruk adalah, so aset pun tak ada dan dia punya belanja pula defisit. Belanja defisit ni maksudnya dia terpaksa berhutang dengan orang, terpaksa mungkin keluarkan duit saving ataupun terpaksa pinjam sana pinjam sini, menyebabkan dia rasa memang nombor 6 ni memang paling teruk lah kan. Maksudnya kadang-kadang terpaksa tak bayar hutang kan, jadi bila tak bayar hutang, kredit Secresitos memang dia punya secret record memang teruk kan. So itu dah level nombor 6 yang paling teruk lah. Jadi bila anda faham pasal ke-6 jenis level financial freedom ni, so anda kategori mana, dan barulah pada saya anda boleh nak bergerak ke arah financial freedom yang betul-betul anda nak kan. Sebab kalau katakanlah anda tak tahu tahap yang mana, jadi kita tak tahu hala ke mana, kita nak buat tapi tak tahu hala tuju ke mana kan. So pada saya, sekiranya anda level 6 yang memang defisit, so cara yang paling mudah adalah, pertama sekali, cek macam mana anda boleh kurangkan expenses, satu. Nombor 2, usaha untuk tambah income kan, cover cepat-cepat loan kan, cover cepat-cepat supaya dia punya income dengan expenses tu stabil. Kemudian dia akan naik pergi ke level nombor 5, iaitu your income dapat kan, tapi expenses habis, spend habis. So adjust expenses, bagi expenses tu kurang, ada surplus, so you boleh buat snowball kan untuk settlekan hutang cepat. Lepas tu pula ada masa, ada tenaga, ada kepakaran, mungkin boleh tambah income. So untuk anda mula ada sedikit kelebihan duit surplus untuk you start invest kan, mungkin letak kat ESB dulu ke, ataupun mungkin you boleh start beli rumah dulu ke kan, beli rumah low cost ke, tak kisahlah, beli rumah lelong ke kan. Kalau anda memang layak untuk beli low cost lah. Kalau anda tak layak beli low cost, mungkin beli rumah yang medium cost apartment yang boleh generate cash flow. Okey, lepas tu pula kan, mungkin kereta, kalau katakanlah kereta tu mahal, mungkin boleh refinance bagi bayar bulan genda, ataupun pelbagai orang kata expenses yang tak perlu anda boleh potong dulu kan. Orang kata bagi keadaan kewangan tu okey, stabil dulu, barulah kita nak start balik kan, kita nak spend duit mungkin ikut kehendak kita. So itu saja untuk kali ni kan, 6 jenis level financial freedom. So sekiranya anda nak tahu lebih lanjut bagaimana anda boleh improve anda punya kewangan, daripada mungkin yang tahap ke-6 pergi ke tahap ke-5, pergi tahap ke-4, pergi tahap ke-3, dan kalau saya boleh cakap, kalau anda boleh pergi daripada pada tahap ke-3 pun saya rasa dah cukup bagus dah. Maksudnya anda cuma ada hutang investment dan juga ada hutang rumah yang anda duduk saja, kereta pun habis bayar kan. Pada saya, kalau you dah sampai level macam tu pun, you akan tengok, you akan rasa lega, you akan rasa macam tak tertekan dengan kewangan lah kan. Kebanyakan orang saya nampak, bila dia terlalu banyak hutang sampaikan duit mungkin separuh ataupun lebih pada 3/4 duit dia hanya bayar hutang kan. Jadi bila dapat duit je, bayar hutang habis duit kan, dapat lagi bayar hutang habis duit. So anda struggle nak keluar daripada kita panggil keadaan tu. Jadi bagaimana pengurusan hutang ni sangat-sangat penting, dan saya nasihatkan anda boleh amalkan doa kan, ya Allah, ya Rasulullah SAW ajar kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wa kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min walibatid dani wa qarr rijal. So doa tu sebenarnya khusus kan, yang last kali tu kan, mohon Allah lindungi diri kita daripada hutang yang membebankan, hutang-hutang yang buat kita serabut kan. Okey, so itu saja daripada saya kan. Saya pun tak nak cerita detail pasal berkenaan hutang ni. Mungkin anda boleh tengok video saya yang lain. Saya akan terangkan bagaimana kita nak improve daripada level yang paling bawah sekali nombor 6 pergi ke nombor 5, nombor 4, nombor 3 dan seterusnya nombor 2, dan akhirnya bila kita nak retire, kita dah habis
semua hutang dan kita ada positif cash flow yang kita boleh gunakan untuk kita retire dengan happy. So itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh letakkan di ruangan komen. Dan kalau kata ada apa-apa anda nak tanya lebih lanjut, anda boleh klik link dekat description. InsyaAllah saya akan bantu anda berikan nasihat kewangan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.